Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para ibu bapa tahun 1 2021. Saya Muhammad Saleh bin Mizan, Guru Besar SK Taman Daya 3, mengambil kesempatan ini untuk mengadu-ngadukan tuan-tuan dan puan untuk mengikuti taklimat yang akan disampaikan sebentar lagi berkenaan persiapan untuk tahun 2021 yang mana anak tuan-tuan dan puan terpilih untuk belajar di sekolah ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, pertama sekali saya mohon maaf kerana semua taklimat yang akan dibuat pada tahun ini adalah dilaksanakan secara atas talian yang mana faktor COVID-19 merupakan kengkangan kepada kami dalam menguruskan urusan sekolah. Saya mohon jasa baik tuan dan puan-puan agar dapat mengikuti penerangan yang akan dibuat sebentar lagi agar proses pendaftaran tahun 1 akan berjalan dengan lancar dan penyebaran maklumat berlaku dengan baik supaya kita sama-sama dapat menguruskan pembukaan bagi tahun 2021 dengan sesempurna mungkin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa kerana berjaya dan memilih sekolah Taman Daya 3 sebagai sekolah pilihan anak tuan puan untuk darjah 1. Okey, sebelum itu saya perkenalkan nama saya Muhammad Harid bin Syarun selaku guru penolong kanan petang Sekolah Kebangsaan Taman Daya yang baru. Berharap supaya ibu bapa dapat menyediakan bahan iaitu salinan akad perkenalan, alamat rumah untuk disediakan saja dahulu dan apabila diminta boleh bawa. Okey, baiklah. Untuk yang kedua, bahagian pengurusan, untuk makluman ibu bapa, pada tahun ini kita tidak ada ujian khas atau ujian khusus untuk murid-murid tahun 1, yang mana kalau sebelum ini kita lihat ujian ini dibuat untuk tujuan menentukan kedudukan kelas murid. Tetapi akhir-akhir ini kita telah mendapat arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan supaya tidak berlaku pengasingan murid berdasarkan kebolehan. Kita akan masukkan murid mengikut keperluan dan ketetapan sekolah. Okey, itu yang pertama untuk dari segi pengurusan. Selain daripada itu juga, pihak sekolah ada menyediakan satu kumpulan WhatsApp untuk tujuan ibu bapa menerima maklumat yang digunakan untuk kita menyampaikan maklumat dari semasa ke semasa berkenaan dengan macam segala isu lah, tak kira dari segi cuti sekolah atau sebagainya. Kita akan gunakan medium WhatsApp. Yang kedua, untuk makluman tuan puan juga, Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3 ada menyediakan satu Facebook page yang untuk sekolah ini lah, untuk menerangkan tentang sekolah ini yang kita panggil sebagai SK Taman Daya 3. Tuan puan boleh type dekat ruangan search Sekolah SK Taman Daya 3. Okey ya. Saya teruskan pula dengan sesi persekolahan. Maklumat berkenaan dengan sesi persekolahan yang biasa. Sekolah akan bermula pada 20 Januari 2021. Murid-murid akan berkumpul di Dewan Kreatif. Itu tempat murid-murid berkumpul lah. Dan kemudian waktu pembelajaran bermula dari jam 1.05 petang hingga 6.10 petang. Bermakna pada hari persekolahan murid boleh datang seawal jam 12.45 tengah hari. Dan balik daripada jam 6.10 dan selewat-lewatnya 6.30 lah, 6.30 petang Okey, waktu rehat murid adalah pada 3.40 petang hingga pukul 4 petang. Okey, untuk murid tahun 1 akan mengikuti program transisi yang merangkumi 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa persediaan. Bermula dari 11 Januari hingga 19 Januari 2021. Dalam fasa ini hanya melibatkan pengurusan sekolah serta kesediaan murid dan ibu bapa.
Pada fasa yang kedua iaitu fasa penyesuaian yang bermula daripada 20 Januari hingga 29 Januari 2021. Dalam fasa ini, murid-murid akan menggunakan modul orientasi. Manakala pada fasa yang ketiga adalah fasa kesediaan, bermula daripada 1 Februari hingga 25 Mac 2021. Dalam fasa ketiga ini, murid menggunakan modul PDP. Sepanjang program transisi ini, murid akan dibimbing dan dibantu oleh guru. Manakala gunting adalah merupakan bahan larangan dan tidak dibenarkan sama sekali untuk dibawa. Hanya guru yang akan perlu sediakan gunting jika berkeperluan. Itu sedikit maklumat berkenaan dengan transisi. Daripada itu juga untuk tahun 2021, sekiranya wabak COVID masih melanda dan kita masih dalam status kawalan pergerakan, kita ada SOP baru, iaitu yang pertama sekali, murid akan masuk daripada pintu pagar B dan murid akan disaring suhu. Selepas itu murid akan turun ke bawah secara penjarakan dan terus masuk ke kelas yang telah ditetapkan. So itu adalah yang pertama, saring suhu. Yang kedua, kita akan buat sanitasi tangan menggunakan hand sanitizer yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga, kita ada penjarakan. Itu adalah antara SOP yang norma baru lah. Seterusnya, saya ingin ingatkan berkenaan dengan kawasan sekolah. Kawasan sekolah adalah bermula daripada pondok menunggu bas, iaitu pagar B yang berada di atas. Dan jika mahu berurusan, ibu bapa ingin berurusan di pejabat, perlu melalui pintu pagar A dan perlu mendaftar di pondok pengawal. Dan ingin saya maklumkan juga di sini, sepanjang minggu transisi, ibu bapa atau penjaga adalah dilarang sama sekali untuk menunggu anak di kawasan sekolah, iaitu bermula daripada pagar B tadi tu sehinggalah pagar A, semua tak boleh masuk kecuali ada urusan penting di pejabat saja ibu bapa dibenarkan untuk naik, tapi perlu melalui proses-proses dan SOP yang ditetapkan lah. Okey, itu ada kawasan sekolah. Sekolah Taman Daya 3 menawarkan mata pelajaran pilihan kepada murid-murid, yang mana murid boleh memilih sama ada ingin mengambil bahasa Arab atau bahasa Tamil. Dan pilihan ini adalah terpulang kepada ibu bapa sama ada ingin memilih bahasa Arab atau bahasa Tamil. Sekiranya murid itu murid Islam, belajar agama, tapi dia nak ambil bahasa Tamil, dibenarkan. Dan sekiranya murid yang bukan Islam ingin mengambil bahasa Arab, juga dibenarkan. So, tiada sekatan di sini. Terpulang kepada ibu bapa untuk memilih pelajaran pilihan tambahan ini mengikut ibu bapa. Okey, saya masukkan pula berkenaan dengan sistem penilaian yang dulu kita sering dikaitkan dengan peperiksaan, kan? Tapi tahun ini kita tak menggunakan peperiksaan, sebaliknya kita menggunakan pentaksiran bilik darjah ataupun lebih dikenali sebagai PBD untuk kesemua subjek. Okey, PBD ini dijalankan secara berterusan daripada awal mula sekolah hinggalah ke akhir tahun. Dan pelaporannya dibuat 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan dan akhir tahun. Dalam pentaksiran bilik darjah ini, murid akan diberikan TP ataupun tahap penguasaan daripada nombor 1, tahap TP1 hinggalah TP6. Okey, yang mana TP1 ni adalah pada murid yang amat lemah, manakala TP6 ni adalah murid yang amat terbaik dan amat kreatif lah. Tapi adalah disarankan supaya ibu bapa memantau anak-anak dari semasa ke semasa supaya murid-murid ini dapat sekurang-kurangnya menguasai TP3. Kerana TP3 itu adalah di tahap minimum lah. Kalau TP2 itu bermasalah, walaupun tidak gagal, tapi dia bermasalah. Okey, seterusnya saya pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan pelaporan ataupun untuk JKAF. Dawi Quran lah, JKAF. Okey, untuk JKAF ini diuji untuk hanya murid beragama Islam.
Dia juga diuji sebanyak 2 kali setahun, yang mana ujian yang dijalankan adalah berkenaan dengan wuduk, amali solat, bacaan semasa solat serta bacaan Al-Quran ataupun Iqra'. Diharapkan untuk JKOF ni ibu bapa dapatlah memantau dan memastikan anak dapat menguasai perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi, kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Islam untuk mengetahui semua tu. So ibu bapa bolehlah pantau daripada darjah 1. Okey, seterusnya berkenaan dengan disiplin. Pertamanya saya ingin tekankan berkenaan dengan etika potongan rambut murid lelaki. Okey, potongan rambut murid lelaki ni biasa kalau kita lihat yang tidak ada style lah, tidak ada bentuk yang tepi nipis lah apa sebagainya, dia adalah normal. Untuk sideburn adalah di sebelah ni tidak melebihi cuping telinga. Okey, dan di belakang juga tidak melebihi collar baju. Itu untuk murid lelaki. Manakala untuk murid perempuan yang tidak bertudung, rambut hendaklah kalau dipotong, potonglah paras bahu, separas bahu untuk murid perempuan. Bagi yang berambut panjang, perlulah mengikat rambut tersebut, sama ada menggunakan apa orang panggil ponytail, ikatan ponytail ataupun dam, ikatan yang satu tali tu, ataupun ikatan yang buat dua macam ekor kuda. Okey, itu untuk bagi murid perempuan dari segi etika potongan rambut. Manakala pada segi pakaian, murid perlu memakai pakaian yang biasalah. Kalau kita tengok murid-murid biasa, kalau lelaki berseluar panjang berwarna biru, baju putih dan bertali leher yang ditentukan oleh pihak sekolah. Manakala perempuan yang beragama Islam atau yang ingin bertudung, kain biru, baju putih, tudung putih. Manakala kalau murid yang bukan beragama Islam, dibenarkan untuk memakai pannier-floor untuk perempuan. Dan ingin diingatkan supaya tanda nama di sebelah kiri, tanda nama dan juga lencana semua di sebelah kiri. Kedudukannya akan dimaklumkan kemudian oleh guru disiplin berkenaan dengan cara pemakaian. Untuk sesi pembelajaran 2021, murid dibenarkan untuk memakai kasut hitam ataupun putih. Sekiranya murid memakai kasut hitam, maka murid perlu memakai stokin yang sepadan dengan warna kasut, iaitu warna hitam. Begitu juga sekiranya murid ingin memakai kasut putih, perlu memakai stokin yang sepadan dengan kasut putih, iaitu stokin berwarna putih. Okey, sebagai ingatan tambahan kepada ibu bapa, saya mohon untuk ibu bapa catat nombor telefon dan pastikan nombor telefon disimpan di sebelah dalam beg. Jangan ditunjukkan, supaya itu untuk keselamatan supaya anak tahu di mana kedudukan nombor telefon tersebut dan orang luar takkan tahu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tulis nama anak pada kasut atau segala peralatan yang dibawa. Itu merupakan isu yang kerap kali berlaku, anak tertukar kasut dan sebagainya. Isunya tak tulis nama. So diharapkan ibu bapa dapat menulis nama pada kasut dan alat tulis anak supaya tidak berlaku kecurian atau mungkin tersalah ambil. Yang seterusnya, harap dapat hantar anak awal bagi memudahkan sisi PDPC dan jemput anak selewat-lewatnya 6.30 petang supaya tidak terlalu lewat. Dan seterusnya, pastikan anak dapat mengingat nombor pendaftaran bas sekolah atau van sekolah yang dinaiki. Jadi sebagai tambahan lagi untuk ingatan ibu bapa, kumpulan WhatsApp yang ditubuhkan haraplah dapat digunakan dengan cara berhemah. Maksudnya maklumat perlulah digunakan dengan cara yang berhemah, bukan sekadar untuk mempromosikan barang atau sebagainya, hanya untuk maklumat sekolah sahaja. Seterusnya, saya juga ingin ingatkan kepada ibu bapa, tolong jangan telefon guru di luar waktu pejabat. Kalau dapat, kalau ingin bertanya atau apa-apa,
waktu tugas rasmi dari jam pagi dan jam 9 pagi hingga pukul 7 petang. Okey. Untuk ingatan ibu bapa juga berkenaan dengan anak, tolong jangan biarkan anak tuan puan menumpang kenderaan lain walaupun jiran. Sekiranya berkeperluan, tolong maklumkan pada pihak sekolah supaya kita dapat tidak berlaku masalah anak diculik atau sebagainya. Pastikan anak tuan puan sebelum datang ke sekolah dia dah makan, supaya tidak berlaku sakit perut atau apa-apa alasan yang lain. Kerana kita bimbang jika tidak makan, murid akan pengsan atau lemah atau menggunakan alasan-alasan yang tak munasabah untuk tidak masuk ke kelas. Dan saya itu juga yang terakhir, saya ingin ingatkan ibu bapa agar dapat bekalkan anak dengan seluar trek dan t-shirt tambahan. Ini biasa berlaku kerana terkencing dalam seluar atau seluar kotor, jadi ada seluar tambahan untuk ditukar. Kalau tak, kita terpaksa tunggu ibu bapa datang membawa seluar tambahan baru kita boleh tukar. Okey, dan terakhir untuk ingatan ibu bapa, yang ini penting. Segala aduan atau pertanyaan hendaklah disalurkan pada tempat yang betul. Boleh hubungi guru penolong kanan peta, iaitu saya, guru besar ataupun guru penolong kanan HEM sekiranya ada aduan dan pertanyaan. Dan untuk makluman tuan puan yang terakhir, saya akan berikan nombor telefon pejabat. Harap tuan puan dapat ambil note. Okey, nombor telefon pejabat adalah 07 353 2794. Saya ulang, 07 353 2794. Jadi tamatlah sudah titas permata pada hari ini, dan diharapkan segala apa yang saya maklumkan dapat digunakan dan dapat menjadi panduan utama kepada anak-anak tuan puan dan pengurusan tuan puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.